Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, Tuan Syed Munawar barangkali tidak perlu diperkenalkan. Ini merupakan seorang tokoh yang sangat penting dewasa ini sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Buku Kota Buku dan merupakan seorang pembicara buku, seorang pengkritik buku dan juga seorang yang mempunyai pengalaman serta pengetahuan yang cukup luas dalam bidang perbukuan di Malaysia dewasa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sila beri tepukan kepada Tuan Syed Munawar. Pembicara kita yang kedua tidak lain dan tidak bukan Profesor Dr. Khairanum Subari, merupakan Timbalan Presiden Pembangunan Mahasiswa dan Kehidupan Kampus di Universiti Kuala Lumpur. Profesor Dr. Khairanum mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas berkaitan dengan membaca. Dan tajuk yang akan dibicarakan pada petang ini saya kira sesuatu yang sangat penting, iaitu reading as a lifestyle. Dan saya percaya ini merupakan satu budaya yang sedang kita pupuk dan suburkan di negara kita dewasa ini. Dan pembicara kita yang ketiga, yang berbahagia Dr. Zulkifli akan berkatakan tentang satu tajuk yang juga tidak kurang pentingnya, iaitu berkaitan dengan penerbitan. Dan ini sesuai dengan tugas beliau yang sekarang merupakan Ketua Pusat Pengajian Pasca Ijazah di UiTM. Dan beliau merupakan pakar dalam bidang penerbitan ilmiah, juga dalam bidang e-publishing serta reka bentuk buku yang kita yakin ini merupakan bidang-bidang yang sangat penting juga untuk kita dewasa ini. Tanpa melengahkan masa, sidang hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, marilah bersama-sama kita persilakan Yang Mulia Tuan Syed untuk memulakan pembentangan ekonomi perbukuan menjana kemajuan tulen. Tuan Syed, lebih kurang 10 minit. Boleh. Dan saya tidak akan halanglah. Terima kasih Dr. Lim. Saya rasa sangat terhormat Dr. Lim menjadi pengacara yang menjadi pengemudi acara. 9 minit 45 saat tinggal, tuan-tuan. Saya ada timer, jadi insya-Allah saya akan berhenti tepat. Saya menyediakan slide, tapi apa yang saya bentangkan pada tuan-tuan ni adalah penambahbaikan daripada apa yang telah saya siapkan. Pagi tadi ada 3-4 slide tambahan. Istilahnya mudah saja. Ekonomi perbukuan, kalau dalam istilah yang saya perkenalkan adalah biblioekonomi, iaitu biblio buku dan ekonomi. Bagi saya ia sangat penting untuk kita bicarakan sementelahan saya dari Kota Buku, kerana elemen ekonomi ini tentulah kita bercakap soal demand and supply dan semua variable, semua pemboleh ubah yang ada di dalam dimensi perbukuan itu sendiri. Persoalan yang ingin saya bawakan dalam biblioekonomi ini adalah bukan semata-mata soal berapa banyak allocation, berapa banyak peruntukan yang disediakan oleh kerajaan, voucher buku, pembelian perpustakaan awam dan segala macam. Tetapi yang lebih penting saya nak bicarakan sebanyak mana dibelanjakan oleh kerajaan dan oleh pasaran untuk tujuan buku. Saya sebut tujuan buku. Bukan semata-mata tentang membeli buku, tetapi seluruh ekosistem perbukuan. Sebanyak mana yang kita belanjakan, sebanyak manakah kesan real ekonomi, ekonomi sebenar. Di dalam ekonomi ini tuan-tuan ada dua ya. Satu sudut pandangan ekonomi fiskal, monetary. Saya bercakap soal ekonomi sebenar. Kalau kita beli buku, sejauh manakah kita menjadi pandai daripada membeli buku itu? Ataukah buku itu akhirnya hanya berada di dalam rak di rumah kita ataupun mengisi rak yang ada di perpustakaan. Kerana itu saya rasa perbincangan tentang ekonomi perbukuan ini penting. Kerana akhirnya tuan-tuan, perbelanjaan yang kita gunakan untuk pembelian buku ini sebenarnya merupakan pelaburan human resource ataupun human capital, sumber manusia. Kalau kita menyediakan kandungan yang salah kepada pembaca atau kita menyediakan kandungan yang sampah kepada pembaca, tuan-tuan pernah dengar GIGO, garbage in, garbage out. Rendah mutu bacaan, maka rendahlah akal fikiran
rakyat seluruhnya. Kerana itu saya memperkenalkan biblioekonomi ini. Ia sama juga seperti mana kita bercakap soal building blocks. Kecerdikan manusia membaca daripada satu buku ke satu buku, daripada peringkat bacaan awal, sekolah rendah, sekolah menengah, sehinggalah kepada bahan bacaan profesional, semuanya merupakan blok-blok pembinaan minda. Dan kerana itu saya menyebutkan buku adalah merupakan komponen utama di dalam industri kandungan. Dan saya menyebut industri kandungan, bukan industri buku semata-mata. Tuan-tuan, kita selalu tanya ya dalam industri buku ini berapa banyakkah kerajaan membelanjakan ataupun berapa banyakkah Malaysia membelanjakan untuk industri buku. Tidak ada satu pun agensi yang mampu memberikan nilai yang tepat. Yang boleh dikatakan hanyalah terkandung di dalam 200 juta di dalam industri kreatif. Dan tuan-tuan tahu ya, 200 juta industri kreatif itu 90% dibelanjakan untuk industri filem. Adakah filem kita bertaraf antarabangsa? Tidak sama sekali. Jadi sebenarnya kita berbelanja untuk apa? Itu persoalan yang saya ingin bawakan. Tuan-tuan harus ingat, building blocks di dalam buku bermula dengan manuskrip, dia menjadi buku, dia menjadi percambahan idea, dan daripada satu idea bertambah lagi idea, dan akhirnya ia membina sebuah ketamadunan. Akal yang tuan-tuan miliki, kecerdikan, kecerdasan yang ada pada tuan-tuan hari ini adalah merupakan kumulatif, himpunan kecerdikan kumulatif yang akhirnya membentuk ketamadunan, kalaupun kita nak mengatakan bahawa Malaysia mempunyai tamadunnya yang tersendiri. So, buku adalah merupakan katalis kepada ketamadunan. Ya. Jadi persoalan-persoalan besar yang saya ingin bawakan di sini adalah semua yang kita belanjakan selama hari ini, tak kiralah apa pun julat masa yang tuan-tuan tentukan semenjak merdeka atau sekarang, apakah kita mempunyai return on investment ataupun pulangan pelaburan yang baik? Ataupun kita selama hari ini membelanjakan untuk industri kandungan ini tetapi tidak bertambah pun kecerdikan kita. Apakah kita mempunyai return on investment yang baik? Kita ambil saja voucher buku tuan-tuan. 2012 hingga 2014, ia kini hampir mencecah 1 bilion ringgit peruntukan yang kerajaan belanjakan. Soalan pertama, adakah voucher buku benar-benar terjemah menjadi pembelian buku? Satu. Kalau beli buku pun, adakah buku yang dibeli itu buku yang berkualiti? Dua. Ketiga, kalau beli buku berkualiti pun, adakah pelajar-pelajar yang mendapat voucher buku ini semakin cerdik? Ini persoalan-persoalan yang kota buku sangat berminat untuk mengetahui, kerana kita tidak punya indeks yang tepat untuk menunjukkan adakah kita bertambah cerdik ataupun sebenarnya kita baca je tapi tak cerdik-cerdik pun. Biblioekonomi ini tuan-tuan berkait dengan bagaimana apa yang kita tahu tentang apa yang kita baca, bagaimana kita menguruskan kecerdasan ataupun kecekapan kita dan institusi-institusi yang terbabit. Ya, kita ada banyak institusi perbukuan. Kita ada Yayasan Pembangunan Buku, Akademi Pembangunan Buku, Kota Buku, Majlis Buku, Institut Terjemahan dan Buku. Dewan Bat, saya boleh senaraikan, ada 23. Dan persoalan yang saya ingin bawakan dalam biblioekonomi ini adalah bagaimana kita menguruskan elemen-elemen yang menjadi pemboleh ubah utama. 3 komponen yang saya ingin bawakan. Dia hanya ekonomi perbukuan berteraskan kepada 3. Yang pertama adalah mesti ada buku yang berkualiti. Kemudian mempunyai struktur harga yang betul dan kemudian buku itu harus relevan kepada khalayak pembaca. Kerana pertama, buku syaratnya kena berkualiti. Bila kita kata buku berkualiti, persoalannya apakah yang kita maksudkan buku yang berkualiti dan bagaimana kita memilih buku yang berkualiti. Proses procurement, proses perolehan. Bagaimana kita menentukan buku A lebih baik daripada buku B? Asas apa yang kita gunakan untuk menentukan? Saya selalu tanyakan persoalan ini kepada pustakawan. Tak kira pustakawan dalam sektor mana pun. Atas asas apa tuan-tuan mengatakan buku ini lebih baik? Itu kepakaran, kecerdasan baru yang harus dimiliki oleh pustakawan. Buku pada harga yang betul. Buku kalau melibatkan penyelidikan yang tinggi, takkan dijual dengan murah. Tak boleh. Kita tidak berlaku adil kepada ilmu. Tetapi pada waktu yang sama, buku yang dijual pada harga yang tidak berpatutan juga tidak munasabah. Kerana kalau perbelanjaan pustakaan misalnya membelanjakan hanya kepada picture books yang harga beratus ribu, ia menafikan pembelian buku-buku yang lebih substantif sifat dia. So right pricing, harga buku yang betul harus diberikan. Jadi buku tidak harus terlalu murah atau terlalu mahal dan relevance ya. Saya juga pembekal buku satu ketika, saya ada 3 minit 12 saat lagi. Saya membekal buku ke Tapah, kawasan yang sangat remote, kawasan pembangunan orang asli, dan saya tahu buku yang saya hantar itu bukan buku yang tepat untuk khalayak di mana saya menghantar buku berkenaan. Kita perlu ada satu kecerdasan bagaimana buku yang dihantar
ke tempat yang ditentukan itu tepat dengan keperluan khalayak. Ini juga merupakan satu pemboleh ubah ekonomi yang besar. William Kamkwamba, tuan-tuan, di Mali. Mali ini negara miskin, hanya 2% sahaja rakyatnya mempunyai bekalan elektrik. Oleh kerana suatu hari William Kamkwamba dia tersandung sebuah buku mengajar bagaimana buat kincir angin, dan akhirnya beliau membuat kincir angin sendiri dengan menggunakan barang terpakai, dan beliau berjaya membuat kincir angin menghasilkan elektrik untuk rumahnya, dan sekaligus dengan hanya sebab menemui sebuah buku dengan knowledge yang relevan, buku yang asalnya terbuang, beliau telah memasukkan keluarganya di dalam kelompok 2% rakyat Mali yang mempunyai elektrik. Hanya dengan sebuah buku. Tuan-tuan, saya tanyakan dengan tuan-tuan hari ini, kalau tuan-tuan datang ke pesta buku ini, expo buku ini, berapa banyakkah buku yang seumpama apa yang ditemui oleh William Kamkwamba yang akan mengubah gaya hidup dan lanskap kehidupan tuan-tuan? Tentu lebih banyak. Tetapi oleh kerana kita tidak mempunyai kecerdasan untuk mengungkap ilmu-ilmu di dalam buku itu menjadi suatu nilai pembangunan yang real atau real economy, selagi itulah buku itu hanya kekal sebagai buah buku. Justru biblioekonomi adalah merupakan elemen yang penting untuk kita lihat, kerana kita melihat ada banyak perkara-perkara yang terbazir selama ini, 1 minit 30 saat. Kita harus memberikan penekanan kepada sumber, pembangunan manusia, keutamaan dan dasar-dasar. Kita sudah ada dasarnya, tuan-tuan, tapi bagaimana pelaksanaan dasar itu yang harus kita bicarakan. In a nutshell, dalam kata ringkas, biblioekonomi ini adalah bercakap soal menyediakan input yang berkualiti kepada minda masyarakat kita supaya kita memperolehi hasil yang real. Bukan sesuatu yang hanya bersifat subjektif, tapi real pembangunan. Ya. Kemudian kita harus ingat bahawa biblioekonomi ini mempunyai direct correlation di antara input dan juga pembangunan sumber manusia. Kita menyediakan sampah sebagai bahan bacaan, maka sampahlah yang akan terlonggok di dalam mata fikir rakyat Malaysia. Tuan-tuan, 10 saat je mohon masa kecederaan. Bacaan paling laris akhbar di Indonesia, saya selalu sebutkan, adalah Kompas. Kompas itu perbandingannya adalah seperti utusan Malaysia di Malaysia. Tetapi bacaan paling laris akhbar di Malaysia adalah Metro, yang sesekali tajuknya saya pernah ingat, Rogol Anak Atas Kubur. Jadi tuan-tuan melihat weightage pemberat dari segi nilai ilmu bacaan terlaris di ibu kota Kuala Lumpur dengan apa yang terlaris di Jakarta. Ia adalah satu realiti dan hakikat yang sangat membimbangkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed atas pembentangan yang lancar, ringkas dan laju. Saya kena guna laju lah sikit. Sungguh menarik, saya tertarik tentang buku ini. Yang peristiwa di Mali itu pun menarik juga. Yang kincir angin itu bagus. Tapi saya juga pernah terdengar satu cerita daripada Ketua Setiausaha Hadiah Nobel Kesusasteraan. Bagaimana seorang budak berumur 9 tahun, budak laki-laki, berumur 9 tahun menulis sebuah novel dan mengajukannya kepada Swiss Academy supaya dia dipilih menerima hadiah Nobel untuk tahun itu. Dengan hadiah Nobel itu, dia akan memenangi balik hati kekasihnya yang baru putus cinta. Sampai begitu sekali impak. Tetapi budak itu tak dapat hadiah Nobel. Dan ada pengarang yang terkenal pada hari ini yang memulakan kerjaya penulisannya dengan hanya membaca satu karya pengarang yang lain. Ini kuatnya kesan daripada pembacaan. Dan kita tahu bagaimana pembacaan juga membina peradaban dan tamadun bangsa kita. Sayangnya, saya nak tambah sedikit Tuan Syed, masyarakat kita belum habis baca sejarah Melayu dan hikayat hang tua pun. Dan ini harus kita fikirkan kembali bagaimana dapat kita usahakan. Dan barangkali ada kaitan dengan gaya hidup. Barangkali kita belum mencapai satu peringkat, satu tahap gaya hidup. Reading as a lifestyle, kata Prof. Hairanum.
Jadi saya dengan segala hormatnya silakan Prof untuk memperkatakan tentang reading as a lifestyle dalam kadar kira-kira 10 minit, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good afternoon. Thank you. It is indeed an honor to be a part of the panel with the ever famous Dr. Lim Swee Tin as the moderator, and of course Tuan Syed dan juga Dr. Zul. Thank you very much for having me here. Of course, I am who I am because of when I remember that my dad and my mom gave me a book instead of toys as a present when I was very young. And I was very upset because I couldn't read the books that my dad gave to me. And when I bring the book to school, my friends could read. So that really makes me feel that I need to do something about that. And Alhamdulillah, because of that kind of culture that was inculcated to me and my brothers and sisters, I grew and fell in love with books. So please bear with me, and I hope you will indicate to me when the time is up, because for a lecturer who is in this business for more than 30 years, 1 hour is a minimum. 10 minutes is a very challenging way of doing things. My lecture normally is 3 hours, Doctor. So these are some of the things I'm going to talk about. Where does reading culture starts? The answer is very simple. Macam biasalah pensyarah bila dia tanya, student tak jawab, so saya jawab sendirilah. Reading culture starts when you choose your future husband and future wife. If you choose a person who reads, then that is where the culture and the lifestyle of reading happens. When you have your best friend reading with you together, and when you read when you are pregnant, especially the ladies, and I have 8 of them. Yeah, doctor? So what is reading? Of course, you can Google, which I am very fond of Googling, and the importance of reading. You can do an analysis, you can do whatever you want to do, a research about reading. You will find out there are many importance of reading. And most importantly, to me personally, is that I can travel to places where I've never been before. I can meet the hero, the ideal man of my life. And I can challenge myself to be a better person because of whatever experience that have been undergone by certain people. So to me, those are the importance of reading. And to summarize the importance of reading, ladies and gentlemen, today, a reader, tomorrow, a leader. That is what the lifestyle of the future generation should be, that we must inculcate the leaders who reads, who are knowledgeable, who can apply their knowledge towards the betterment of the society. And what is a lifestyle? Of course, to make it short, lifestyle is a way of life. It is manifested in both work and leisure behavior patterns, and it also reflects who you are. Therefore, these are several types of lifestyle: the family type, the healthy lifestyle, the rich and famous lifestyle, the people who likes to golf by themselves. And if you amalgamate both reading and lifestyle, it is actually reading is not merely a hobby, but it is a lifestyle. Because it portrays who you are. It builds your self-concept. It builds your character. The current lifestyles, all of us know that we don't have enough time, stress at work, fast food, everything is fast. And unfortunately, this is what I do as well. I eat during lunch in front of my computer. So that is not a good lifestyle. Smoking and families together but not together, and especially my youngest son
who likes to play games, ignoring everybody else and everything else in his life. So if we were to develop reading as a lifestyle, if you were to have a healthy body, you also need a healthy mind. And if we were to combine them together, reading is to the mind what exercise is to the body. So a healthy lifestyle is equal to healthy mind. If you correct your mind, according to Lao Tzu, the rest of your life will fall into place. If you want to become world-class, then your mind should be world-class. And how to become world-class mind? You have to read world-class books, world-class articles, world-class information, as said by Tuan Syed just now. And now my third, I've never done this before, very fast. Because my student need to digest, and you are not my student, so please have a healthy digestion. Digital age, reading and lifestyle. Everything is connected. The world at your fingertip, globalist society, globalist nation, borderless and don't bother. And these were the way we did reading before, you know. I even read cereal boxes. I read packages. That is how I am in terms of reading. So whenever I eat my breakfast, I will read the cereal boxes, how many grams equal to how many calories and whatnot. So, but don't ask me, I don't remember anymore. And you read with your child, and you have campaigns and whatnot. But this is the new way of reading. Honestly speaking, I do both. People read from their handphone. People read from their smartphone, from their tabs, from their iPhone, from their computer, on trains, in the libraries, even there are books. So this is the digital age. Application at your fingertips. Classroom, digital classroom, and whatnot. The most important things is, ladies and gentlemen, how do you ensure learning takes place? My second last, before I conclude, to brand reading as a lifestyle. All of us in this room and in this PWTC doing this exhibition book and whatever, reading, which you equate to books, is a business. So if you want it to be a healthy business, you have to have a strategy to market it. You have to rebrand reading as a sexy way of life, trendy, hip. A person who reads, a person who holds a book is considered a person to be idolized rather than a person who just merely sings and not write songs. Because if you write songs, you have to do research. And you have to make publishing as a way of life as well, because you know how much J.K. Rowling made by publishing and writing Harry Potter series. She became from a nobody to a billionaire who is there for the rest of her life to be studied how she succeeded. And of course, these are businessmen and businesswomen. I put more women there than men. Victoria Beckham, she has her own way of doing things, you know, even though when she's pregnant, she wears high heels, so she has a certain lifestyle. And she has read books. I've researched that. Steve Jobs, of course, and Oprah, she is a well-known TV personality. She even have a book club. Whichever book she endorsed on her show, for sure, everybody will get that book. That's how powerful a person who endorses books are. So if we were to make reading as a lifestyle, we need this kind of, we need this kind of branding to ensure that readings become a lifestyle. Saya pun nak minta waktu kecederaan, ya. I have to put this person, you may not know him, but because my daughter, my youngest daughter, loves Korean whatever. So this is Lee Min-ho anyway. So reading is hip, reading is a sexy, and is identified with a person who is famous. I love this because if you see Mr. Bean, he's had a master's in electrical engineering from Oxford.
Most of his, if you look at his comedy shows, he read books. There are events where he reads books. This is a campaign in the US. Emma Watson, who graduated from Brown University. Taylor Swift, who made millions by writing songs. Of course, Obama. And of course, my favorite of all time, sorry, doctor, you are the second. Denzel Washington. This is one example reading as a lifestyle, where in London, they have what they call Shakespeare London Book Bench. And they auction these benches, and the funding from the auction is channeled to the National Trust, Literacy Trust. So this is how they make that into a lifestyle, yeah? And why not we put a huge advertisement along the highway, which my husband's travel every weekend because he's now in Johor and I'm in KL. Reading books makes you better. It does make you better. So a house, sikit lagi. A house without books is like a room without windows, so you can't see what's going on outside there. I'm traveling forever, and the real purpose of book to trap your mind to doing its own thinking. Again, pictures of lifestyles, of reading and sharing. Okay. Penalty, eh? And another favorite person of mine, the latest James Bond, Daniel Craig. Cool people like me love to read. So we have to again and again instill that famous people, popular people, important people do read, and it becomes their lifestyle. So saya ada pantun sebenarnya. Tapi pantun ni saya tidaklah buat sendiri, saya Google. Sebab Tan Sri tadi ada pantun. Okay, saya cuba ya. Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, Al-Alaq diturun menjadi bukti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Prof. Banyak sekali yang diperkatakan tentang reading, membaca ini sebagai satu gaya hidup. Prof, satu ketika dulu, bila kita bercakap dengan orang-orang yang agak berusia kan, mereka selalu berkata, saya rujuk apa yang Shakespeare kata. Ini John Steinbeck punya pandangan. Dia selalu ke situ. Tetapi dalam konteks semasa, tak ada pula orang cakap macam tu. Saya rasa Tun Sri Lanang ada kata begini. Tak ada. Kita sudah ketinggalan satu keindahan. Ya, satu keindahan sudah terhapus dari budaya hidup kita, saya fikir. Ya, kita merujuk apa yang barangkali artis cakap. Ya, sekarang ni kena tanya Tuan Syed sebut ya, 90% industri filem ya. Daripada 100 bilion tu. Tak salah ya, tetapi tak menang pula. Award pun tak menang juga. Jadi saya fikir pandangan kedua-dua tokoh ini harus kita gabung jalinkan menjadi satu pandangan yang besar pada petang ini sebetulnya. Dan seterusnya saya mempersilakan yang berbahagia Dr. Zulkifli. Juga sekitar 10 minit. Loceng ada di sana, saya tak perasan tadi. Kali pertama tu dia suruh berhenti, kali yang kedua tu dia ucap terima kasih. Silakan yang berbahagia Prof. Zulkifli. Dasar dan amalan penerbitan ya. Dasar dan amalan penerbitan ilmiah di Malaysia. Satu literature review. Terima kasih Dr. Lim. Untuk makluman tuan, untuk menghasilkan sebuah jurnal, saya terpaksa tarik daripada tesis saya yang setebal 400 muka surat. Setelah saya menghasilkan 400 muka surat, saya tarik jadi sebuah jurnal. Daripada jurnal itu saya keluarkan PowerPoint untuk dibentangkan hari ini. Tapi saya terpaksa pendekkan lagi kerana yang saya tarik itu lebih kurang 20 ke 30 minit. Kerana masa yang diperuntukkan hanyalah 10 minit, jadi saya terpaksa pendekkan saja
yang disebut sehelai muka surat untuk dikongsi bersama. Kerana maklumat yang saya nak bentangkan hari ini adalah satu perkongsian ya dengan tuan-tuan dan puan-puan, kerana seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa penerbitan ilmiah satu penerbitan yang tidak ramai tahu wujudnya penerbit di dalam sebuah universiti. Kalau melihat pada tajuk itu sendiri, kalau membicarakan tentang dasar, saya rasa perlukan masa 3 jam. Agak mustahil ya, dasar dan amalan. Tapi saya pendekkan di sini, apabila kita menyebut tentang dasar ya, dasar-dasar yang dikaitkan dengan penerbit universiti, ya, kita kena ingat kembali kepada dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dasar yang tidak boleh kita nafikan ialah dasar buku negara. Dasar buku negara ni macam Tan Sri Datuk Seri Utama cakap tadi, tahun 1985. Janjinya dulu nak direvise. Sampai hari ini tak direvise. Kita masih lagi menggunakan dasar yang pada saya dah agak lama. Dah jadi satu bahan antik dasar itu. Patut dasar itu telah melalui proses kata orang pemurnian yang lebih baik. Kerana kita kena ingat bahawa hari ini remaja kita telah terdedah kepada media sosial yang begitu dahsyat. Dan dasar itu haruslah kata orang perlu didekatkan dengan media-media baru yang ada hari ini. Begitu juga dengan dasar kerajaan yang dikaitkan ialah dasar bahasa, ya, dasar bahasa Melayu, di mana buku-buku digalakkan untuk diterbitkan dalam bahasa Melayu. Tetapi apa yang kita dapati bahawa kebanyakan universiti lebih gemar ya menerbitkan buku dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun ada juga buku-buku dalam bahasa Melayu, tidak dinafikan. Cuma macam Universiti Islam Antarabangsa. Kerana pengajarnya kebanyakan daripada Timur Tengah, jadi buku-buku itu terpaksa diterbitkan dalam bahasa antarabangsa yang diketahui oleh semua pembaca. Okey, baik, kita jadi selepas dasar kerajaan itu dia menjulur kepada dasar universiti. Sesebuah universiti perlu ya untuk menerbit dan mencetak. Ini telah ditetapkan di dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti. Iaitu AUKU ya, untuk untuk universiti-universiti kerajaan ya. Pemakaian AUKU untuk UiTM, universiti yang saya mengajar sekarang ni, tidak terikat. Kami terkecuali. Namun begitu, kami begitu serius dalam penerbitan ilmiah. Walaupun AUKU itu diberi untuk universiti lain, tetapi UiTM tidak dinafikan ya, sangat mengambil serius ya tentang arahan yang telah dipetik oleh akta universiti. Kemudian dasar penerbitan universiti yang kita lihat dari segi universiti-universiti swasta. Universiti swasta, penswastaan universiti. Maksud saya di sini di mana ada 2 universiti sekarang telah diberi kuasa untuk menjana pendapatan untuk universiti. Mereka terpaksa bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan. Seperti penerbit Universiti Melaya, penerbit Universiti Putra Malaysia, mereka ada pencetaknya sendiri. Universiti-universiti lain pencetaknya tak ada. Ada penerbit, tidak ada pencetak. Jadi ini yang kita katakan menyebabkan aktiviti penerbitan itu agak lembab. Ya, penerbitan universiti memang biasanya dikatakan agak lembab. Kerana ini telah diterima secara satu dunia. Di mana-mana universiti dunia, penerbitan mereka memang lembab. Kecualilah yang universiti yang bersatu di bawah satu konsortium macam AAUP, American University Presses. Ya, mereka bergabung di antara universiti dan bergabung di bawah satu teraju. Kita ada juga, kita ada MAPIM di sini. Saya tengok MAPIM di luar ya, ada MAPIM. Tapi MAPIM peranannya agak kecil. Dia hanya nampak sekarang ni apabila ada pesta buku, dia pun menjual buku. Tapi dari segi pelibatan dasar dan amalan itu, MAPIM yang saya nampak dia melepaskan sendiri kepada penerbit universiti. Okay, dari segi amalan penerbitan pula ya, kalau kita lihat amalan penerbitan di setiap unit sesebuah penerbit yang baik, dia mesti ada 4 unit yang besar, iaitu editorial, reka bentuk, produksi dan juga pemasaran dan pengedaran. Tetapi malangnya apa yang ada di penerbit-penerbit universiti, ada beberapa saja, saya rasa tak sampai 5 universiti yang cukup sempurna pasokan mereka untuk menjalankan kerja-kerja penerbitan.
Jadi inilah yang dikatakan ya, mana amalan itu tidak selari dengan dasar yang diharapkan. Kerana dasar yang ada, yang diharapkan oleh AUKU itu membanyakkan bahan penerbitan, tetapi jenteranya tidak banyak. Di samping itu juga penerbit universiti, maaf cakaplah, dari segi duit yang diterima daripada universiti besar, sangat sedikit. Jadi bila duitnya kecil, bagaimana nak beroperasi? Ya, ini yang menyebabkan kita tengok penerbit universiti mengalami banyak masalah besar. Mereka mempunyai lambakan intelektual, ya, di mana setiap universiti ada profesornya, ada profesor madhianya, ada pensyarah kanannya, ada tesis PhD-nya, ada tesis masternya. Tetapi tesis-tesis itu hanya tinggal sekadar tesis sahaja. Ilmunya tidak dapat disebarkan kepada pembaca umum. Okey, itu seksi yang pertama. Seksi yang kedua saya pergi pada diskusinya. Ya, dasar yang ada buat masa ini ya, sebagai rumusan daripada apa dua dasar dan amalan yang saya perkatakan tadi, dasar yang ada masih lagi tidak seragam di setiap universiti. UiTM dengan dasarnya, UM dengan dasarnya, masing-masing ada dasar tersendiri. UKM dasarnya telah dibukukan menjadi house style UKM. UiTM ada sekejap, Cik Aris, lepas tu tak tahu hilang. Pemakaiannya hilang. Ini masalah dalam universiti kita. Masalah yang kita nampak apabila berubahnya teraju kepimpinan universiti, kepimpinan penerbit universiti itu, maka berlakulah banyak rombakan. Dan dasar-dasar yang dah cantik itu akan terkubur dengan sendirinya. Tak payah digali, dia akan mati begitu saja. Kerana setiap yang naik nanti dia nak membesarkan empayanya tersendiri. Ini yang menyebabkan banyak kerja-kerja yang apabila berlakunya pertukaran perubahan dalam organisasi penerbit universiti, maka dia akan bermula daripada kosong balik. Ini yang kesedihnya. Dia tidak ada kesinambungan, dia tidak ada kejelikitan kerja, itu tak ada. Dia mati di situ kerana orang baru duduk. Dan orang baru akan bawa tim baru. Ya, ini yang kita tengok amalan yang sangat pada saya yang berdasarkan apa yang pemerhatian yang saya buat sepanjang kajian saya, sangat menyedihkan. Okay, di samping itu juga kita tengok di dasar-dasar universiti, kebanyakan ketua penerbit itu diambil daripada ahli akademik yang langsung tidak ada pengalaman dalam bidang penerbitan. Maaf cakaplah, mungkin di sini ramai para pensyarah ya. Tapi ini realiti. Saya bercakap kerana fakta. Saya tidak auta. Itu yang saya berani cakap. Kerana itu yang ada dah diterbitkan oleh Profesor Madya Dr. Hamidi pun, itulah isu yang sama dibangkitkan. Ya, setiap kali perubahan itu yang kita nampak ya. Dari segi dari segi dasar juga, buku yang diterbitkan oleh universiti hanya untuk memenuhi keperluan universiti tersendiri. UiTM untuk UiTM. Walaupun UTM ada engineering, UiTM ada engineering, buku UiTM biasanya tak boleh pakai dalam UiTM. Boleh pakai, kalau boleh pakai pun hanya sekadar sebagai reference. Ini masalah ya, dan masalah amalan yang kita nampak, dasar dan amalan ya. Okey, kemudian bilangan pengamal penerbitan juga tak seragam. Pengamal penerbitan di sini yang dimasukkan ialah staf yang menjalankan kerja penerbitan ya, dari menangani manuskrip sampailah menjadi sebuah buku. Ada yang seperti yang saya kata tadi tidak lengkap langsung. Ada hanya 2 staf saja. Saya pergi dulu di Universiti Malaysia Sabah. Stafnya 6 orang. Okay, Universiti Malaysia Sarawak, stafnya 2 orang. UiTM stafnya 40 orang. 42 orang. Zaman Cik Ari itu 42 kan. Okay, jadi tengok bilangan stafnya yang tak seragam. Jadi ini masalah kita, masalah buku kita. Kalau kita katakan buku itu sebagai kayu ukur untuk menjadi sebuah negara maju tahun 2020, fikirkanlah masalah tersebut ya. Satu lagi, outsource. Aktiviti outsource ni terlalu banyak. Kita outsource terutama kerja-kerja percetakan. Bila outsource kerja percetakan, kos menjadi semakin tinggi. Lihat? Jadi sebagai kesimpulan, buku ilmiah masih pada hari ini juga masih lagi sukar ya, untuk melengkapkan keinginan kita untuk dijadikan sebagai indikator, untuk membantu negara untuk dijadikan sebagai indikator
ke arah sebuah negara maju. Kerana kita masih lagi hal-hal remeh-temeh ini tak selesai ya di dalam universiti tersendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zulkifli Abdul Latif. Saya fikir tajuk ini berat dan memerlukan masa yang lebih panjang lah. Dan ada kaitan yang langsung ataupun barangkali terus kepada industri kandungan yang disebut oleh Tuan Syed tadi. Buku-buku kita dari segi kandungan, kualiti pemikiran dan juga fakta-fakta. Barangkali buku ilmiah di universiti menyediakan itu. Akan tetapi, barangkali terfikir oleh kita, adakah buku ilmiah ini sudah sampai ke masyarakat umum dan menjadi bahan bacaan dan termasuk dalam lifestyle mereka? Ini saya fikir satu lagi pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Jadi saya tidak mengulas ataupun menyimpulkan pandangan tokoh-tokoh ini, akan tetapi saya menghormati hasrat khalayak, tuan-tuan dan puan. Jadi kita buka kepada 2 pertanyaan barangkali. Persilakan. Kalau ada, dan pembentang tokoh-tokoh kita barangkali boleh menjawab, merungkai persoalan. Jika ada, tuan-tuan dan puan sidang hadirin. Tak ada ya pertanyaan sebab jelas barangkali. Jelas. Diminta, kalau begitu saya minta Tuan Syed tambah barangkali seminit. Boleh, tak ada masalah. 1 minit. Tuan Syed bawa jam dia tanda. Terima kasih Dr. Lim. Silakan Tuan Syed. 1 minit. Masih dalam ruang lingkup apa yang dibicarakan oleh 2 panelis dan juga biblioekonomi. Tuan-tuan, negara maju tidak ada dasar buku dan mereka menjadi maju tanpa dasar buku diangkat di peringkat nasional. Kalau tuan-tuan cari negara-negara yang punya dasar buku ataupun dasar promosi buku, saya sebutkan beberapa negara, Tanzania, Nigeria, Filipina. Tetapi di mana-mana kita berpolemik, kita berbangga kerana Malaysia mempunyai dasar buku negara. Dalam konteks biblioekonomi, saya tanyakan, apakah kesan dasar itu kepada nilai dan kualiti buku negara? Dan lebih jauh lagi, adakah dasar itu benar-benar mengangkat rakyat Malaysia tahap kecerdasannya? Kalau kita tak boleh menjumpa petunjuk ini, bererti yang langka dalam masyarakat kita sebenarnya adalah budaya ilmu itu. Ya, budaya ilmu itu. Kalau Profesor Wan Muhammad Noor membicarakan, Datuk Dojo juga banyak bercakap soal budaya ilmu. Selagi mana pembudayaan ilmu itu tidak mengakar dalam masyarakat, kalau kita bercakap soal kempen membaca, saya kira kita melakukan perkara yang salah. Buatlah jutaan ringgit kempen pun, tapi kalau budaya ilmu itu tidak ada, kerana buku itu hanyalah wahana, inti dan spirit, jiwanya adalah ilmu. Kita hanya mengangkat jasad, tapi rohnya tak ada. Kerana itulah masyarakat kita sangat feudalistik. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut Blue Ocean Strategy saja, 3 minggu buku Blue Ocean Strategy itu berada di carta tertinggi. Saya kata kalau gitu mudahlah, bukan soal intinya. Yang Amat Berhormat sebut 1 buku setiap minggu, maka itulah buku yang akan menjadi tertinggi di carta. Adakah buku itu kemudiannya menjadi inti pengurusan, menjadi jiwa yang mewarnai corak pengurusan negara? Tidak juga. Kita hanya lebih kepada retorik, superficial, penzahiran, ya, tapi dampak sebenar, the real economic impact, tidak ada. Kita berbicara tentang buku, tetapi rohnya kita tinggalkan, ilmu itu kita tinggalkan. Jadi tinggallah buku-buku yang mengisi ruang dan rak di perpustakaan, baik di perpustakaan awam maupun di rumah. Kita telah tersalah langkah, saya kira. Terima kasih Tuan Syed. Tersalah langkah, kita kena betulkan langkah. Doktor nak tambah, Prof nak tambah? Boleh ya, 1 minit barangkali ya. 1-2 minit lah Prof sebab menggantikan orang bertanya.
Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Agaknya untuk kita merosakkan suatu tamadun, apa yang patut kita lakukan? Perkara pertama yang dilakukan oleh Genghis Khan dan sekutunya untuk memusnahkan ketamadunan Islam di Baghdad ialah dengan membakar kutub kanah. Bukan library, bukan perpustakaan, kutub kanah. Maka hitamlah sungai bukan kerana darah tetapi kerana dakwat-dakwat buku. Jadi kalau ketamadunan itu diwujudkan atas dasar ilmu dan buku, maka amat merisaukan kita di manakah hala tuju kita sebagai sebuah negara yang ingin menjadi negara maju 2020. Kalau pembukuan ini adalah suatu bisnes, satu perniagaan, dan kalau kita ada satu produk baru, umpamanya shampoo Habatus Sauda, tentu kita akan melakukan strategi-strategi, teknik-teknik, market survey dan sebagainya untuk promosikan produk baru ini shampoo Habatus Sauda. Tapi pernahkah kita secara serius memikirkan membaca sebagai suatu gaya hidup supaya dipromosikan menjadi suatu yang sangat indah? Kita lihat tu boleh bau shampoo tersebut. Walaupun wanita itu bertudung, tapi kerana iklan itu menunjukkan betapa harumnya rambut beliau. Kita bayangkan. Begitu juga kita kena touch the heart of everybody who is serious about developing our nation, our beloved nation, to become a nation worthy to be an industrial nation. We have to make reading and books as a lifestyle. We need to promote together books as a lifestyle that is very enriching, very beautiful. Boleh bau buku yang baru, boleh melihat keindahan buku tersebut, nilai dalam buku, boleh tengok hebatnya orang yang membaca itu, orang yang memegang buku itu tentulah orang yang perlu kita dekati dan perlu kita cintai jika ia masih single lah. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih Prof. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, daripada pembentangan ketiga-tiga tokoh kita, bolehlah kita rumuskan bahawa daripada Tuan Syed, buku dalam konteks ekonominya yang sebenar harus kita renungkan kembali, dan industri kandungan yang pada pandangan beliau sangat penting dalam hubungan memikirkan buku yang berkualiti ataupun tidak yang kita anugerahkan, kita hadiahkan kepada rakyat kita, kepada masyarakat pembaca kita. Dan Tuan Syed tadi mengajak kita menghayati kepentingan membaca sebagai Prof Khairun mengajak kita menghayati kepentingan membaca sebagai satu gaya hidup, dan mengajak kita memikirkan pembacaan buku-buku yang bertaraf dunia, katanya world class, untuk mencapai daya pemikiran yang tinggi. Dan beliau juga mengajak kita menjenamakan semula buku dan juga gaya hidup membaca ini. Manakala dalam segi penerbitan ilmiah, tanpa kita sedari, rupa-rupanya kita dikekang oleh banyak dasar seperti dasar buku negara, dasar bahasa, dasar universiti itu sendiri dengan segala masalah dan kekurangan yang timbul, sehinggakan buku-buku ilmiah tidak sebagaimana seperti yang kita hasratkan dan kita impi-impikan rupa-rupanya selama ini. Dan amalan di penerbitan itu sendiri sesungguhnya telah mengekang penerbitan buku ilmiah dan penyebaran ilmu dalam arti kata yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, membaca gaya hidup, dan saya boleh simpulkan di sini, berbicara tentang buku, kata Tuan Syed, kita lupakan rohnya, kita tinggalkan di belakang. Dan bagaimanakah hendak kita menandang arah satu pencapaian baru dari segi peradaban dan ketamadunan bangsa kita. Kita beri satu tepukan untuk ketiga-tiga tokoh ini. Dan saya kembalikan kepada pengacara majlis. Silakan.